Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati sekalian. Semalam Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengadakan satu permulaan jelajah bersatu blackout di negeri Kedah. Ada terlalu banyak kenyataan-kenyataan politik yang cukup memalukan dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir. Sekali lagi di dalam jelajah bersatu blackout, Tun Dr. Mahathir meninggalkan satu signal yang cukup jelas bahawa dia masih mahu menjadi ahli bersatu walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu Malaysia menolak dan menggugurkan keahlian Tun Dr. Mahathir secara automatik kerana melanggar undang-undang dan perlembagaan Parti Bersatu itu sendiri. Signal daripada jelajah blackout itu menunjukkan bagaimana Tun Dr. Mahathir memerlukan Parti Melayu untuk meneruskan survival politiknya bersama anak-anaknya. Saya suka memetik kenyataan Najib Razak bagaimana jelajah blackout itu juga adalah untuk kempen untuk memburuk-burukkan nama Najib Razak dalam percaturan politik negara Malaysia. Najib Razak yang bukan ahli bersatu, yang tidak ada apa-apa jawatan dalam Parti Bersatu, menjadi sebutan sepanjang jelajah blackout Parti Bersatu. Dan itu boleh dikatakan bukan jelajah bersatu blackout, tetapi ia adalah jelajah Najib Razak blackout. So, dalam keadaan hari ini, saya melihat bagaimana Tun Dr. Mahathir betul-betul tidak relevan dalam percaturan politik Melayu di dalam negara Malaysia, kerana parti-parti Melayu di dalam negara Malaysia khususnya tidak mahukan khidmat politik Tun Dr. Mahathir dan anak-anak Tun Dr. Mahathir. Maka segala kenyataan-kenyataan politik semalam yang dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir itu memakan dirinya sendiri. Kerana jika benar Tun Dr. Mahathir mahu menjadi ahli bersatu, at the first place, Tun Dr. Mahathir tidak perlu untuk duduk di blok pembangkang di Dewan Rakyat sehingga saat ini. At the first place, jika Tun Dr. Mahathir mahu menjadi pengerusi Parti Bersatu, dia tidak perlu meletakkan jawatan sebagai pengerusi bersatu pada 24 Februari 2020 yang lalu. Maka sebenarnya Tun Dr. Mahathir yang nyanyuk itu, dia lupa dan sengaja lupa dan buat-buat lupa bahawa dia meletakkan jawatan sebagai pengerusi bersatu atas keputusannya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh Najib Razak, kerana Najib Razak itu adalah penasihat UMNO Barisan Nasional, bukan penasihat Parti Bersatu. Sewaktu Tun Dr. Mahathir duduk di blok pembangkang di Dewan Rakyat semasa persidangan Mei 2020 yang lalu, duduk di blok pembangkang itu adalah melanggar undang-undang dan perlembagaan Parti Bersatu, kerana Parti Bersatu adalah membentuk kerajaan perpaduan bersama UMNO BM-PAS, Gabungan Parti Sarawak, MCA, MIC dan beberapa parti di Sabah. Maka yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk duduk di blok pembangkang itu bukan Najib Razak. Yang mengarahkan Tun Dr. Mahathir duduk di blok pembangkang itu adalah Tun Dr. Mahathir sendiri. Paling penting, apabila Tun Dr. Mahathir sangat jelas melanggar undang-undang perlembagaan Parti Bersatu, maka saya kira adalah wajar untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin menggugurkan keahlian Tun Dr. Mahathir dan pengikut-pengikutnya di dalam kem politik beliau di dalam Parti Bersatu sejak beberapa bulan yang lalu.
Kerana Parti Bersatu itu bukanlah parti anak beranak Tun Dr. Mahathir, bukanlah parti keluarga Tun Dr. Mahathir. Parti Bersatu itu bukanlah parti milik tunggal Tun Dr. Mahathir, yang mana undang-undang dan perlembagaan Parti Bersatu boleh dilanggar sesuka hati oleh Tun Dr. Mahathir. Yang menggugurkan keahlian Tun Dr. Mahathir secara automatik sebagai ahli Bersatu dan pengerusi Bersatu bukan Najib Razak. Ia adalah kerana Tun Dr. Mahathir sendiri. Ia bukan salah Tan Sri Muhyiddin Yassin juga, kerana Tun Dr. Mahathir yang memilih jalan percaturan politik sebegini. Maka secara gambaran yang cukup jelas, Tun Dr. Mahathir menyedari pada pilihan raya umum ke-15 dalam keadaan saat ini adalah amat sukar sekalipun Tun Dr. Mahathir mahu membentuk parti baru, iaitu parti anak-anak Dedi, parti ahli keluarga Tun Dr. Mahathir yang baru. Kerana tidak semua rakyat Malaysia mempercayai perjuangan agenda Melayu Tun Dr. Mahathir. Definisi Melayu Tun Dr. Mahathir itu hanyalah merujuk kepada anak-anak beliau, bukan untuk masyarakat marhain Melayu. Sebab itu Tun Dr. Mahathir mahu masih meneruskan agenda politiknya untuk merampas semula Parti Bersatu, iaitu Parti Bumi Putra, Parti Pribumi, Parti Melayu di dalam percaturan politik negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir menyedari percaturan politiknya sangat silap, tersasar. Dia tahu dia melanggar undang-undang dan perlembagaan Parti Bersatu. Dia masih mahu menuntut di dalam Mahkamah Malaysia bahawa pemecatan keahlian beliau adalah tidak sah. Sedangkan di proses perbicaraan mahkamah round pertama, Tun Dr. Mahathir, Mukhlis Mahathir, Syed Saddiq, Dr. Mazli Malik dan beberapa lagi bekas pemimpin Bersatu tewas dengan tuntutan untuk keahlian mereka dikekalkan secara intrik. Tetapi mahkamah telah menolak permohonan Tun Dr. Mahathir kerana pemecatan secara automatik itu ataupun pengguguran keahlian secara automatik itu sudah cukup jelas di pihak Majlis Tertinggi Parti Bersatu bahawa secara konsensus dan kolektif Tun Dr. Mahathir bukan lagi pengerusi Parti Bersatu dan bukan lagi ahli Bersatu. Maka amat kasihan kepada percaturan politik Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir ini seperti gelandangan politik, seperti pelarian politik yang sudah tidak ada hala tuju, yang dianggap sebagai sampah kepada percaturan politik. Kerana sememangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu tidak memerlukan Tun Dr. Mahathir lagi apabila ting-teng politik di dalam negara Malaysia menganggap Tun Dr. Mahathir adalah satu liability kepada pengukuhan ketuanan Melayu dalam percaturan politik negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir dianggap sebagai penghalang terbesar untuk meneruskan agenda perjuangan Melayu dan Bumi Putra di dalam sistem politik raja berperlembagaan dan sistem demokrasi acuan Malaysia. Maka perkara ini saya anggap adalah sangat-sangat memalukan pengakhiran kisah perjuangan politik Tun Dr. Mahathir yang memakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Tun Dr. Mahathir tahu menggulingkan kerajaannya sendiri adalah salah. Dia baru sedar semalam dalam kempen blackout, menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan itu, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7, meletakkan jawatan sebagai pengerusi Bersatu, duduk di bahagian blok pembangkang semasa persidangan Mei 2020 yang lalu. Itu adalah kesilapannya sendiri. Datuk Seri Najib Tun Razak terus disebut nama beliau berjuta-juta kali oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Mukhlis Mahathir. Dan ini adalah satu budaya politik yang tidak matang, yang tidak bertamadun, yang tidak profesional, yang dilihat oleh publik, oleh pemerhati-pemerhati politik
It's not professional. Saya pun seringkali mengkritik Datuk Seri Najib Tun Razak, tetapi adalah tidak bermoral, adalah tidak profesional, adalah tidak matang dalam berpolitik. Apabila Tun Dr. Mahathir cuba untuk divert the real issue, the real factor kenapa dia digugurkan sebagai ahli bersatu dan pengerusi bersatu. Tun Dr. Mahathir, Najib Razak tidak pernah mengarahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memecat ataupun menggugurkan keahlian Tun Dr. Mahathir sebagai ahli bersatu, kerana Najib Razak itu tidak ada kuasa untuk campur tangan hal ehwal politik Parti Bersatu. Parti Bersatu adalah urusan antara Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai penganalisis politik bebas, saya memang telah lama mengetahui dan mendapatkan maklumat perisikan politik bahawa hubungan kem politik Tun Dr. Mahathir, hubungan kem politik Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah agak panas dan sudah berlaku perang dingin sejak tahun 2019 yang lalu, awal tahun. Dan apabila kita menyedari perkara ini, di dalam mana-mana parti politik ada kem politik. Tetapi dalam kes Parti Bersatu ini, dua kem politik yang cukup kuat, iaitu Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, akhirnya Tun Dr. Mahathir sukar menerima bagaimana percaturan kuasa Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Parti Bersatu Malaysia itu untuk mengangkat kepentingan Melayu, kepentingan nasional, kepentingan Raja-Raja Melayu adalah cukup jelas sehingga Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat sokongan tidak berbelah bahagi daripada ahli-ahli pemimpin Majlis Tertinggi Parti Bersatu itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, saya kira Tun Dr. Mahathir memang tidak akan berjaya dalam percaturan politiknya untuk PRU 15. Wajah politik sebenar Tun Dr. Mahathir ini sudah diketahui oleh orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra Islam di dalam negara Malaysia. Dia hanya memperjuangkan agenda peribadi dan agenda keluarga sahaja. Raja-raja Melayu dan pemimpin-pemimpin Melayu juga semakin sedar bahawa Tun Dr. Mahathir not fight for the country, not fight for the nation. Dia bukan berjuang untuk bangsa, agama dan negara, tetapi Tun Dr. Mahathir hari ini membuat jelajah blackout bersatu adalah semata-mata bagi memulihkan penguasaan ekonomi anak-anaknya dan keluarganya serta kroninya. Dalam krisis ekonomi coronavirus, memang Tun Dr. Mahathir memerlukan kuasa jawatan Perdana Menteri itu kerana krisis coronavirus menjejaskan keuntungan ekonomi anak-anak Tun Dr. Mahathir, keluarga Tun Dr. Mahathir, dan merugikan perniagaan-perniagaan kroni-kroni tauke kayanya dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Maka jika orang-orang Melayu dan Bumiputra Islam tertanya-tanya kenapa Tun Dr. Mahathir tidak berhenti membuat jelajah-jelajah politik sebegini, kerana agenda peribadinya cukup jelas. Dalam krisis coronavirus ini, Tun Dr. Mahathir memerlukan kuasa Perdana Menteri itu semula untuk menyelamatkan perniagaan-perniagaan anak beranak beliau dan kroni-kroni beliau yang dijangkakan akan banyak bankrupt akibat krisis coronavirus di seluruh dunia. Maka ia bukan untuk Melayu, jelajah itu bukan untuk orang Bumiputra, bukan untuk Islam, bukan untuk menjaga kepentingan raja dan negara Malaysia, tetapi ia adalah untuk kepentingan peribadi Tun Dr. Mahathir. Oleh sebab itu, saya tidak hairan jika parti Melayu seperti Parti UMNO, Parti Melayu Islam seperti Parti PAS, dan Parti Pribumi Melayu dan Bumiputra iaitu Parti Bersatu tidak menawarkan tawaran-tawaran politik baru dan tawaran perjanjian kerjasama politik baru bersama dengan Tun Dr. Mahathir, Mukhris Mahathir dan pemimpin-pemimpin di dalam Parti Bebas Tun Dr. Mahathir itu sendiri.
Jika kita melihat dalam persidangan parlimen, nama parti politik Tun Dr. Mahathir bukan Parti Bersatu tetapi diletakkan sebagai parti bebas. Maka pengakhiran kisah dan cerita percaturan politik Tun Dr. Mahathir ini telah menghancurkan legasi politiknya sendiri. Buat kali pertama, Tun Dr. Mahathir menjadi ahli parlimen bebas yang dianggap sebagai legend politik, yang dianggap sebagai negarawan, yang dianggap sebagai pemimpin berpengaruh. Tetapi pengakhirannya cukup-cukup sadis dan cukup-cukup memalukan. Legasi politik Tun Dr. Mahathir yang saya kira sudah game over. Tun Dr. Mahathir, percaturan politik anda memang sangat-sangat silap. Saya tahu Tun Dr. Mahathir sangat terkejut kenapa dan mengapa Jufazli Syahmat menyokong kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di bawah kepimpinan UMNO BN PAS, Bersatu, Gabungan Parti Sarawak, MCA, MIC dan parti-parti Sabah di dalam Perikatan Nasional. Saya kira Tun Dr. Mahathir, saya masih ingat 1 tahun yang lalu Tun Dr. Mahathir mengajar saya di Balai Polis Dang Wangi Kuala Lumpur untuk saya mencatur politik ini bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir dan top-top politician yang lain. Dan di akhirnya saya bersetuju untuk mengangkat kepentingan politik demi pembangunan negara, bahawa kesetiaan kepada raja dan negara, perjuangan untuk bangsa, agama dan negara itu memang perlu menjadi satu matlamat generasi baru seperti saya. Jika saya boleh menerima didikan dan ajaran percaturan politik Tun Dr. Mahathir, kenapa Tun Dr. Mahathir tidak mahu mengikut panduan percaturan politik itu? Saya kira Tun Dr. Mahathir, anda memang betul-betul nyanyuk dalam keadaan yang sangat kritikal. Dan saya mendoakan agar Tun Dr. Mahathir mengakhiri hidup Tun Dr. Mahathir dengan aman, dengan tenang, supaya Tun Dr. Mahathir tidak menjadi gila di akhir kehidupan di dunia ini. Tun Dr. Mahathir, nafsu kuasa dan kekayaan ini tidak akan pernah puas. Walaupun kita bekerja keras untuk mengumpul kekayaan trilion-trilion ringgit, walaupun kita cuba mengumpul 101 jawatan di Putrajaya, kerana nafsu di dunia ini memang begitulah sifatnya. Saya sebagai generasi baru, walaupun saya tidak makan garam lebih lama daripada Tun Dr. Mahathir, tetapi pengalaman saya dalam percaturan kuasa dan politik negara Malaysia mengajar saya satu perkara tentang orang-orang ahli politik tua. Saya melihat ahli-ahli politik tua yang mengejar duit rakyat, yang merompak duit rakyat, yang mengejar jawatan dan pangkat di dunia ini tidak selamat di akhir kehidupannya. Dan bukti itu ada di depan mata saya, iaitu Tun Dr. Mahathir yang seringkali membuat percaturan politik yang cukup sia-sia sehingga Tun Dr. Mahathir hancur sendiri di tangan percaturan politik Tun Dr. Mahathir sendiri. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tidak lagi diterima oleh parti-parti Melayu di Malaysia. Terima kasih.